Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan membicarakan berkait dengan hadis berkait dengan kepimpinan. Hadis yang kedua iaitulah larangan meminta-minta menjadi pemimpin. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi, An Abdurrahman bin Samurah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha, wa in u'titaha an ghairi mas'alatin wa inta 'alaiha. Daripada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta-minta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya sekiranya kamu diberikan setelah meminta-minta, maka kamu akan dibebankan dengan bebanan kepimpinan. Namun sekiranya kamu diberi jawatan tanpa meminta-minta, maka kamu akan dibantu menghadapinya. Hadis ini daripada Sahih Al-Bukhari, nombor hadis dia 7146. Dalam hadis ini Rasulullah SAW berpesan kepada kita agar menjauhi sikap terlalu meminta-minta untuk menjadi pemimpin. Ini kerana kepimpinan adalah satu tanggungjawab yang sangat berat. Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah sangat bimbang sekiranya setiap perkara yang berada di bawah penguasaan beliau akan menuntut hak mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Kata Sayyidina Umar, kalaulah mati seekor kambing di persisiran Sungai Furat yang terbiar tanpa pembelaan, aku bimbang akan ditanya tentangnya oleh Allah di akhirat kelak. Ketika menghuraikan hadis ini, Al-Imam Ibn Hajar menegaskan bahawa pada hakikatnya sifat meminta-minta jawatan kepimpinan ini adalah makruh ditegah. Dan daripada hadis ini dapat kita pelajari bahawa meminta sesuatu jawatan yang melibatkan pemerintahan atau yang melibatkan penentuan hukum, kehakiman adalah sesuatu perkara yang makruh. Syekh As-Sa'di pula melihat hadis ini dari sisi sikap peribadi seseorang Muslim itu sendiri. Pada beliau, orang yang terlalu berharap menjadi pemimpin itu sama ada yang pertamanya mempunyai keinginan yang sangat tinggi terhadap perkara dunia dan kuasa. Dan yang keduanya, kerana mempunyai kebergantungan yang sangat tinggi pada diri sendiri. Jadi kedua-dua sifat ini bagi seorang pemimpin dilihat tidak baik. Kerana yang pertama, mereka dilihat terlalu mengejar dunia. Nak dapat pangkat, nak dapat pimpinan ni, ada dunia di sebalik dia. Dan yang keduanya, adanya sikap merasa diri hebat, rasa megah, sombong, takabur, sehingga meletakkan pergantungan pada diri sendiri, menjadikan manusia merasa ego. Sikap ini berupaya menjauhkan diri mereka dari kebergantungan kepada Allah. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, mereka yang terlalu meminta tidak akan menerima bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga pendapat Ibn Hajar turut membincangkan berkait dengan hadis ini melalui perbahasan berkait dengan
Nabi Yusuf yang dikatakan telah memohon agar diberikan jawatan dalam pemerintahan. Kata Nabi Yusuf dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Dia Nabi Yusuf berkata, lantiklah aku menjadi penjaga perbendaharaan bumi. Sesungguhnya aku adalah orang yang sangat menjaga dan mengetahui. Surah Yusuf ayat 55. Persoalan ini boleh dijelaskan melalui perspektif Syekh As-Sa'di di atas yang kita telah bincang tadi daripada Syekh Sa'di, di mana Nabi Yusuf ni tidak memiliki dua sifat tercela ni. Nabi Yusuf ada sifat ego? Tidak ada. Ada sifat sombong? Tidak ada. Ada nak kepada dunia? Tidak ada. Ada dia bergantung pada diri sendiri? Tidak ada. Dia bergantung pada Allah SWT kerana dia sifat maksum. Ini khusus kepada Nabi-Nabi. Pemerintahan yang ditujukan kepada kita ni, yang bukan Nabi-Nabi ni, ada sifat-sifat tercela dalam diri seseorang itu. Kita sedia maklum bahawa para Nabi seperti Nabi Yusuf mengorbankan jiwanya untuk berkhidmat kepada rakyat. Sejarah perjuangan beliau Nabi Yusuf ini yang panjang daripada kecil sampai ke pemerintahan membuktikan perkara tersebut. Bahkan tiada siapa yang boleh menafikan sifat pergantungan Nabi Yusuf yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga turut mengingatkan kepada kita agar jangan terlalu mengejar kuasa dan jawatan. Atas sebab itu Sufyan Ats-Tsauri, seorang tokoh hadis yang terkenal, pernah berpesan, andai sekiranya engkau melihat seorang lelaki yang terlalu mengharap untuk menjadi pemimpin, maka tangguhkanlah harapan beliau itu. Akhirnya mungkin ada kelonggaran daripada sifat ini di dalam situasi yang berbeza, mengikut wakil, mengikut suasana setempat, di mana ulama mengatakan bahawa adanya kelonggaran di dalam perkara mendapatkan jawatan ini boleh diberikan dalam beberapa situasi, bergantung kepada masalah kepentingan syarak. Sebagai contoh, sekiranya seseorang itu tidak berusaha mendapatkan jawatan itu, dibimbangi ia akan dipegang oleh manusia yang lebih jahat, yang meruntuhkan Islam dan merosakkan masyarakat. Maka ketika itu kelonggaran diberikan bagi menjaga masalah agama dan urusan kemanusiaan. Sebab itulah kelonggaran ini diberikan kepada seorang Muslim yang boleh melantik diri dia, menyuruh orang melantik diri dia untuk kepentingan ummah. Kepentingan ummah dalam sesuatu komuniti, dalam politik dan sebagainya kita bertanding, kita meletakkan calon kita daripada orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah dalam sesuatu komuniti itu. Contoh ni dalam taman lah, dalam taman nak pilih ketua taman, yang ada dalam tu orang Cina ada, India ada, orang Melayu, macam-macam jenis, orang tak sembahyang macam-macam. Maka kita kena kempen daripada orang-orang yang soleh menjadi pemimpin kita dalam taman ke, dalam kampung ke, dalam masyarakat dan seluruhnya dalam politik dan negeri dan juga negara. Ini diperbolehkan. Tetapi seorang pemimpin itu perlulah dipilih oleh kepimpinan yang tertinggi mengikut kelayakan dia. Yang dinyatakan kemarahan Nabi SAW dalam hadis ini berkait dengan orang yang meminta-minta, kemudian kita lihat sikap dia, sifat dia memang untuk menuju kepada keduniaan, ketamakan
dan juga keegoan di dalam sikap diri dia. Sebab itulah kita dalam masyarakat kita ni, kita ikut talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaklah kamu beriltizam dengan jemaah Islam dan kepimpinannya. Mana jemaah Islam ni ada isi dia, ada kandungan dia, ada peraturan dia. Maka segala peraturan dalam usrah ke, dalam semua perkara lah, dia ada nilai-nilai kepatuhan rohani dan jasmani. Sesiapa yang mengikut arahan daripada jemaah dan kepimpinan ni, insya-Allah Allah akan memberikan petunjuk kepada sesiapa yang ingin menjadi pemimpin Islam. Jadi sekadar itulah untuk pada pagi ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.